Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para syuhada, para sahabat sekaliannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik. Memang kena bagi. Tak dengar. Minta maaf ya sahabat-sahabat. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala pujian bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam, yang mentadbir diri kita, yang mentadbir segala urusan-urusan makhluknya, manusia, alam haiwan, alam jin, alam tumbuhan dan segala-galanya. Selawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga baginda dan para sahabat sekaliannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tu dia maksud dia. Allahumma ya Allah, salli, rahmatilah, wa sallim, sejahterakanlah, wa barik, dan berkatilah, ala sayyidina Muhammad, ke atas Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan ke atas ahli keluarga baginda, wa sahbihi ajma'in, dan kepada para sahabat baginda. Sahabat-sahabat berapa orang? Ahli keluarga baginda berapa orang? Bila disebutkan selawat kepada ahli keluarga baginda, ia meliputi juga ahli keluarga yang dekat dan jauh. Semua isteri, semua anak, cucu, nenek moyang, pak saudara dan sebagainya. Berapa jumlah? Wallahu a'lam. Kalau disebut tentang berapa jumlah sahabat Nabi juga, wallahu a'lam, terlalu ramai. Lalu kita pun mendoakan buat Rasulullah, ahli keluarga dan juga para sahabat dengan 3 doa. Kita doa apa tadi tu? Allahumma. Sahabat-sahabat boleh ikut saya ya, walau di mana anda berada. Allahumma, ya Allah, salli, rahmatilah, wasallim, sejahterakanlah, wabarik, dan berkatilah, ala sayyidina, ke atas Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, ke atas ahli keluarga baginda, wa sahbihi, ke atas para sahabat baginda, ajma'in, semuanya sekaliannya. Amin ya rabbal alamin. Selawat adalah satu bentuk doa. Allahu akbar. Dan kita tahu ada satu hadis yang sahih yang memberitahu, yang mana Nabi SAW memberitahu kepada kita. Hadis itu bermaksud, sesungguhnya barang siapa yang mendoakan saudaranya secara sembunyi, maka ia adalah satu doa yang makbul, Allah akan terima.
Lalu ada malaikat yang berada di sampingnya berkata, amin. Malaikat aminkan doa kita itu ke atasmu jua apa yang didoakan. Mula-mula malaikat akan ucapkan amin. Yang kedua, malaikat akan mendoakan semula bagimu apa yang kamu doakan. Subhanallah. Dan tidak ada permohonan doa kepada Allah yang lebih baik. Inilah sebaik-baik doa apabila kita mendoakan buat Rasulullah, buat ahli keluarga dan buat para sahabat. Subhanallah. Kita doakan apa dalam selawat? Dan di sana Nabi SAW bersabda, man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyara salawat. Barang siapa yang mendoakan ataupun yang berselawat kepada Nabi satu kali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Siapa yang mendoakan kepada Rasulullah, berselawat tu satu kali, dapat balasan 10 kali daripada Allah. Jika kita mendoakan buat sahabat kita, mungkin mendoakan buat suami, isteri, anak-anak, apa yang kita doakan dibalas satu kali. Wallahu a'lam, mungkin lebih. Tetapi istimewanya bila kita berselawat, iaitu bermaksud mendoakan Nabi, kita dibalas 10 kali ganda. Masya Allah. Sebab itu, ramai orang yang bertanya, kan, bila ada ujian, bila ada masalah, bila resah gelisah, bila sekian-sekian, para alim ulama biasa akan memberikan wasiat ataupun pesanan 2 perkara. Perbanyakkan istighfar, itu urusan kita dengan Allah. Perbanyakkan selawat, itu urusan kita dengan Rasulullah. Istighfar, hubungan kita dengan Allah. Selawat, hubungan kita dengan Rasulullah. Allahu Akbar. Jadi 2 perkara ini ada satu zikir yang perlu menjadi satu rutin kelaziman lidah untuk selalu sebut astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Boleh jadi ujian ataupun masalah keresahan hati kita pada saat ini asbab dosa yang kita lakukan. Pada Allah begitu banyak, kepada Rasulullah begitu banyak, tak ikut apa yang Nabi suruh, tak sambung perjuangan Nabi, pelekehkan apa yang Nabi larang. Banyak dosa kita dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan manusia sekeliling, dengan suami, dengan anak, dengan mak ayah, dengan nenek, atuk, dengan adik-beradik, dengan sepupu, mak saudara. Itu baru qarabah, ahli keluarga, qarabah, kaum kerabat, yang mana ada kaitan rahim di atas sana. Nenek moyang tu lah kan berkembang-berkembang, ada 2 pupu, 3 pupu tu. Subhanallah. Dosa kita dengan sahabat-sahabat, dosa kita dengan orang ramai, dosa kita dengan orang yang kita tak kenal di jalan raya, cara kita bawa kereta menyakiti hati orang. Dosa kita dengan jiran-jiran, dosa terlalu banyak. Kita tidak tahu kadang tu kita buat dosa. 2, kita lupa dosa kita. Yang ketiga, kita tak sengaja buat dosa. Tak sengaja, tak sedar, tak tahu, tak sengaja. Sampai mati besok, bila kita dah di mahsyar baru tahu, oh ini dosa rupanya. Ya, aku dah lupa aku buat dosa ni. Aku dah lupa sebab dosa ni masa sekolah menengah ni. Oh, ni dosa aku buat masa sekolah rendah ni. Duduk ngumpat mengata guru, duduk ngumpat mengata sekian-sekian. Masya Allah, Allahu Akbar. Asbab dosa, maka rahmat Allah terhalang. Asbab dosa, rizki kita sempit. Sebab itu banyak istighfar. Dan di dalam perbincangan ahli ulama, bila syarah ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan fadilat istighfar, memang ia ada kaitan dengan rezeki. Dia ada kaitan dengan rezeki. Kerana pemilik dan pemberi rezeki Allah ya Razak. Bila kita ada masalah dosa yang banyak dengan Allah, maksudnya kita ada masalah hubungan dengan pemilik rezeki. Allahu Akbar, subhanallah. Siapa tempat kerja yang ada masalah dengan majikan, selalu nyakitkan hati majikan, tak lama tu. Kan? Naik gaji pun payah. Tak lama tu dia bertahan tu. Dia cari pasal dengan majikan dia. Memanglah kadang majikan buat pasal. Tapi sebagai staff, kadang-kadang itu kita tidak berada di tempat majikan, tak nampak apa yang majikan nampak. Dia ingat dia apa yang dia tak puas hati. Dan majikan kita yang paling utama adalah Allah Subhanahu Wa Taala, yang sentiasa memerhati kita setiap saat. Kalau majikan kita, dia tengok kita waktu kerja je. Itu pun kalau pasang CCTV, itu pun dia bukan tengok setiap saat. Ada tengok beberapa ketika, banyaknya tak tengok. Tapi CCTV Allah sentiasa terpasang untuk melihat apa yang kita buat.
Berapa banyak kita menyakiti Allah berbanding kita menyakiti manusia. Sebab apa? Allah melihat jauh ke dalam hati kita. Apa dosa maksiat hati kita, apa dosa maksiat mata, apa dosa maksiat telinga, apa dosa maksiat lidah, maksiat hidung kita, kaki dan tangan kita. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi sahabat-sahabat, minta maaf saya mula mukadimah tu agak panjang. Permulaan dengan sama-sama ingin mengajak sahabat-sahabat dan diri saya melazimi istighfar dan juga selawat. Dia punya fadilat, kelebihan sangatlah rugi bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususnya tidak beramal. Tuan-puan sekalian, ada orang dia berusaha keras, 80% kerja teruk. Berusaha keras untuk dapat cinta suami, berusaha keras untuk dapat hati tawan hati anak-anak, nak didik anak-anak dan sebagainya, usaha keras. 80% usaha, 20% je doa dan zikir. Maka sangat susah. Sangat sempit. Sangat lelah. Macam itulah, susah dan lelah. Tapi ada orang dia 60%, 70%, dia banyak berdoa. Apa-apa nak buat sesuatu, mula doa dulu. Selesai sesuatu pun dengan tutup dengan doa ataupun ucap alhamdulillah. Tengah-tengah buat pun rasa macam susah tu, minta doa dengan Allah. Maksudnya dia banyak doa, dia banyak tawakal, dia banyak mengharap, dia usaha walaupun tak banyak, tetapi impact dia luar biasa. Impact dia luar biasa. Sebab Allah jualah yang memudahkan segala urusan. Allah jualah yang menyempitkan urusan. Allah jualah yang melapangkan rezeki, dan Allah jualah yang menyempitkan rezeki. Perkara ini kita perlu imani dan fahami. Hari ini kita boleh lihat ramai umat Islam yang kerja teruk, kerja keras, kerja bersungguh-sungguh, tapi rezeki masih lagi sama, hutang masih lagi banyak. Kehilangan kasih sayang dan waktu berharga dengan orang-orang yang penting dalam hidup. Orang-orang penting yang akan membawa dia ke syurga ataupun ke neraka. Bukan orang yang kita sayang saja, tapi mereka itu adalah orang penting yang berperanan sama ada membawa kita ke syurga atau mengheret kita ke neraka. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat, kita cuba ubah hidup kita. Naikkan jumlah, naikkan kadar zikir. 50% ke 60% dan kadar zikir dan doa kepada Allah. Allahu Akbar. Rugi kita umat Islam, kita hamba Allah. Tetapi kita tak manfaatkan Tuhan kita Allah yang berkuasa segala-galanya. Rugi kita tidak memanfaatkan dan kita tidak meminta dengan Allah yang boleh beri segala apa yang kita perlu. Manusia bila bijak, dia bergantung pada kebijaksanaannya. Dia ingat dengan dia bijak, dia boleh fikir semua idea ilham yang bijak, yang baik, yang bernas, yang tepat. Manusia bila kuat, dia bergantung pada kekuatan. Bila dia sehat, manusia bila ada ramai manusia, dia rasa kuat dengan ramai penyokong, ramai bersama dengan dia. Manusia bila ada duit, dia rasa duit itu, money is power. Manusia bila ada kedudukan, kuasa, ada kemasyhuran, dia rasa dia boleh buat apa saja bila dia ada semua tu. Dia ada takhta, dia ada harta, dia ada wanita. Subhanallah. Sedangkan semua itu adalah satu benteng ataupun satu ujian. Sama ada semua yang Allah beri itu menghalang kita dengan Allah ataupun mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Alhamdulillah muslimin-muslimat. Terima kasih semua yang hadir, lebih kurang dan 2,000 lebih campur IG dan FB. Program apa ni Ustazah tiba-tiba ni kan, hujung minggu jarang ni kan. Masya-Allah. Program pada hari yang istimewa, hujung minggu yang istimewa, hari pertama cuti sekolah, penganjur juga istimewa yang sangat dekat di hati saya. Yang dalam hati saya ni sangat sayang dan cinta kepada individu ini kerana Allah dan Rasulullah. Dah lama tak bertemu, memang rindu itu datang bertamu. Dah lama tak bertemu, rindu datang bertamu. Subhanallah, Allahu Akbar. Di sebalik program kita hari ini adalah insan yang banyak mendidik masyarakat, terutamanya wanita, untuk memiliki jiwa yang tenang, jiwa yang bahagia, jiwa yang berjaya, untuk menguruskan kehidupan mengikut acuan yang Allah dan Rasulullah redha. Allahu Akbar. Seorang tokoh motivasi, seorang tokoh pembina jiwa di Malaysia ni, siapa? Boleh teka tak siapa? Siapa? Boleh teka tak? Nama depan biasanya, nama timangan disebut Bonda. Masya Allah, Bonda.
Allahu Akbar. Saya sebut sikit ya. Penganjur namanya, grup ni namanya Sakinah Soul. Sakinah Soul. Maksudnya jiwa yang tenang. Sakinah tenang, soul tu jiwa kan, jiwa yang tenang. Dengan kerjasama Super 7am Club. Super 7am Club. Club 7 pagi ni. Ya, ada yang tulis promo haya. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak buat bonda Profesor Dr. Muhaya, bonda yang kita kasih, yang kita sayang, kita hormat, subhanallah. Yang menunjuk kita banyak contoh tauladan yang baik. Dia berkata apa yang dia buat. Ada orang buat dulu baru dia kata. Tak apalah, kan? Ada orang buat dulu baru dia kata. Masya Allah, itu bonda kita. Tapi ada orang kata dulu baru buat. Saya lah tu. Saya macam tu lah. Kadang dah ceramah tu kan. Sebab ceramah menuntut kita kata apa yang perlu, kata apa yang walaupun kita tak buat tapi kena sampaikan. Dah tajuk macam tu kan. Tapi lepas kata tu mikir sendiri, ya Allah, aku pun tak buat apa yang aku kata. Jadi bersungguhlah sikit nak buat, lepas tu lupa, lepas tu kata balik buat. Subhanallah. Kenapa ada hikmah kan, ada kesan bila bonda Prof Muhaya bercakap sesuatu, dia buat lepas tu dia kata. Tapi itulah ciri orang yang tenang. Dia buat dulu baru dia kata. Dia buat dulu baru dia tegur anak. Dia buat dulu baru dia tegur suami dia. Dia buat dulu baru dia tegur isteri dia. Dia buat dulu. Allahu Akbar. Itu yang disebutkan kepimpinan melalui tauladan. Masya Allah, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Terima kasih bonda Prof Muhaya. Seterusnya ahli Juan Terkuasa Sakinah Soul, ahli Kelab Sakinah Soul dan Super 7am Club. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan tajuk kita hari ini ialah, boleh tuliskan tajuk, indahnya jiwa yang tenang. Indahnya jiwa yang tenang. Boleh tulis tajuk semua? Indahnya jiwa yang tenang. Subhanallah, Allahu Akbar. Betul, bondanya nadanya lembut dan penuh kasih sayang. Ada juga ketegasan. Saya ni jadi macam lemah, bukan lemah, macam lembut ni kan. Biasa kan ceramah tu cakap laju, suara tinggi. Faktor kesihatan yang menurun sikit. Macam tak larat, tak bermaya, mungkin kurang rehat. Urusan terlalu banyak, mendesak. Kedua, suara ni tak berapa ada. Cakap sambil suara ni ditahan-tahan sebab pedih. Mungkin non-stop bercakap dalam tempoh beberapa minggu. Akhirnya kesan tu peti suara tu terganggu. Tapi tak apa. Sebab itu saya cakap macam, saya sebenarnya kalau suka tu cakap ni. Benda Prof, umur dah berapa kan, tapi semangat bercakap. Satu keadaan nampak semangat, suara pun kuat, tinggi maksudnya. Tapi ada ketikanya memang betul. Kondisi kita tu mempengaruhi. Kita pun boleh cakap dengan okey, perlahan-lahan, Masya Allah. Tapi it's better lah kan, Alhamdulillah. Muslimin muslimat di mata Allah sekian, tajuk kita indahnya jiwa yang tenang. Tadi kita dah mula mula dengan bismillah, dengan nama Allah, memuji Allah. Kita dah mula bagi salam, kita dah mula dengan salawat. Marilah sama-sama kita mulakan majlis kita walaupun memang dah start lebih kurang 15 minit dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah, syukur kepada Allah. Pagi yang barakah bagi yang masing-masing tengah sibuk. Mungkin ada dalam perjalanan balik kampung, mungkin ada perjalanan pergi melancong. Kan sebab hari pertama cuti sekolah, ada apa juga urusan kalian, bertemankan saya lah di sini. Sambil-sambil dengar, sambil-sambil buka, sambil-sambil buat kerja, sambil-sambil masak, insya-Allah. Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Masya Allah. Tajuk kita indahnya jiwa yang tenang. Indahnya jiwa yang tenang. Baiklah, sekarang kita nak pergi dulu kepada definisi jiwa yang tenang.
sahabat-sahabat. Definisi jiwa yang tenang. Okey. Boleh tak saya nak baca komen sahabat-sahabat dulu? Apakah yang dimaksudkan? Apa yang anda faham dengan jiwa yang tenang? Apa yang anda faham? Tolong saya. Noli Aziz, subhanallah, sekarang di Mekah. Saya minggu depan pergi Mekah, insyaAllah. Muslimin muslimat, boleh tak bantu saya tuliskan di ruangan komen, apakah definisi jiwa yang tenang bagi anda? Dengan anda memberikan respon dan jawapan, ia sangat membantu saya supaya memahamkan diri saya dan sahabat-sahabat semua. Tenang, mutmainnah. Rabi'atul sebut ingat Allah selalu. Saya nak tengok juga komen di FB. Saya tengah menjahit baju. Alhamdulillah sambil dengan ceramah kan jahit baju. Jiwa yang sentiasa bersyukur, itu jiwa yang tenang. Tenang tak ada masalah, always positif. Wan Akmal cakap. Fatin Zain kata jiwa yang tiada dendam dan amarah. Liza Maskin kata jiwa yang redha dengan Allah. Sweet 91161 kata bahagia Ustazah. Jiwa tenang adalah sentiasa positif. Tu Nosha. Aranim tiada penyakit hati. Masya Allah. Jiwa yang sentiasa mengingati. Tiada gundah gulana. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Saya nak tengok komen di FB pula. Okey, Nadia Sabturani kata jiwa yang bebas daripada risau, gusar, kesedihan dan ketakutan. Noraniza kata jiwa yang adanya Allah di dalam hatinya. Subhanallah, Allahu Akbar. Siti Aziz kata alhamdulillah dapat bersama Ustazah. Okey, Yaya Anaki kata jiwa yang tenang bebas daripada kegundahan, jauh dari dosa. Definisi jiwa yang tenang, Nur Zakafa kata dapat mengurus 1001 emosi dengan ilmu. Allahu Akbar. Jiwa yang tenang dapat berbuat baik, tiada musuh. Zaitun Wan kata masalah dunia tidak rasa besar kerana Allah yang maha besar. Allahu Akbar. Muslimin muslimat, banyak sentiasa bersangka baik dengan Allah. Jiwa yang tenang banyak baca Al-Quran. Subhanallah, jiwa yang tenang itu jiwa yang syukur dan redha. Kak Shimah, nanti kita jumpa lepas ni dekat bawah tadi. Jiwa yang tenang itu jiwa yang selalu banyak sabar, banyak redha. Allahu Akbar. Baiklah. Terima kasih di atas respon tuan-puan sekalian memberikan definisi apa itu jiwa yang tenang. Okey, sekarang boleh tak sahabat-sahabat semua bantu saya untuk menjelaskan apakah punca jiwa kita tidak tenang? Menjelaskan apa punca, kenapa jiwa kita tidak tenang? Punca pula. Punca jiwa kita tidak tenang. Siapa boleh beri penjelasan? Bantu. Kenapa jiwa kita tidak tenang? Tadi kita kata, apakah ciri-ciri jiwa yang tenang? Sekarang, punca. Kita kena tahu, kita kena cari kenapa jiwa kita tidak tenang. Apakah punca jiwa tidak tenang? Ya, Hijrah Solah kata sebab dosa. Okey, Izun kata dendam pada manusia. Farah Melika tidak redha. Ihan Abdullah kata tidak solat, kurang solat, tak khusyuk solat. Naimah Aisyah ada mengucapkan salawat. Jiwa yang tenang bila jiwa itu mendahulukan Allah. Dan dia Kasim kata punca jiwa tidak apabila tidak ikut syariat agama. Kausar Abdullah kata bergantung pada makhluk, jadi jiwa tak tenang. Hati tak bersih, kurang zikir, banyak fikir. Ya, jadi jiwa tak tenang. Aidah Muhammad Dahan kata jiwa yang tidak sabar dengan ketentuan Allah. Kurang salat, hilang Allah dalam fikiran dan jiwa. Tidak bersyukur, tidak redha dengan ketentuan Allah dan sebagainya. Masya Allah, Allahu Akbar. Banyak gelak ketawa. Okey, tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, semua jawapan adalah betul. Semua jawapan adalah betul, tidak ada yang salah. Masya Allah. Bila kita nak bercakap tentang jiwa, subhanallah, bila kita nak bercakap tentang jiwa, maka pencipta jiwa itulah yang perlu kita rujuk, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Pencipta jiwa itu. Subhanallah, kita akan lihat beberapa firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dan manusia sendiri tak boleh nak definisikan. Saintis pun tak boleh nak definisikan jiwa tu apa, jiwa itu bagaimana, dari sudut sainsnya, duduk di mana dan sebagainya. Yang mana tempat letaknya amarah, dendam, benci, iri hati, dengki. Subhanallah. Dan di situ juga tempat duduknya maaf,
sabar, redha, bersangka baik. Rasa apa pada jiwa itu? Sayang, rindu, rasa menghargai, kan? Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi berkenaan dengan jiwa ni, sahabat-sahabat di mata Allah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh cari surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30. Ayat 27 hingga 30. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Allahu Akbar. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan engkau berpuas hati ataupun engkau redha dengan segala nikmat dan segala ketentuan Allah. Lagi kamu diredai oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi. Serta masuklah engkau ke dalam kalangan hamba-hambaku yang sedang berbahagia. Wadkhuli jannati. Dan masuklah kamu ke dalam syurgaku. Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Masya Allah, kamu cari tajuk, buka tajuk redha dalam ni, tajuk redha. Saya tak tanda, cuba cari tajuk redha, bab redha. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian, Allah berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Apakah ciri yang paling utama jiwa yang tenang? Yang disebutkan tadi tu semuanya betul. Cuma kita nak merujuk sekarang apa yang disebutkan jiwa yang tenang oleh Allah sebagai pencipta jiwa. Subhanallah. Maksudnya ialah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redha dengan Allah. Kamu redha dengan Allah. Redha apa? Segala pemberian nikmat ataupun pemberian ujian. Apa yang Allah beri, apa yang kita suka dan kita tidak suka. Apa yang kita jangka dan yang kita tidak jangka. Kita usaha sekian tapi dapat sebaliknya. Apa yang kita minta tak dapat, apa yang kita minta tak dapat, apa yang kita tak nak tak minta dapat Allah beri. Redha semuanya. Redha juga apa berkait dengan kita. Ujian yang datang daripada pasangan, redha sebab tahu kita perlu redha dengan Allah. Ujian daripada pasangan ini untuk Allah uji. Kalau kita ni boleh tahan ujian dengan kawan, dengan bos, okey, tak ada masalah. Siapa sangat bos tu? Kawan, aku tak ada hal lah. Jiran, tak ada masalah lah. Tapi Allah tahu kelemahan kita suami. Allah pun uji dengan suami untuk melihat kita sampai tak makam redha dengan Allah. Kita diuji dengan adik-beradik, kita boleh relax, tidur lena. Allah beri kita ujian orang yang kita paling sayang, anak contohnya. Mula kita tak tidur lena. Subhanallah, hidup kita tak keruan, sedih, susah hati, serba tak kena, pukul 2 pun tak tidur lagi. Dan yang paling besar sebenarnya ujian apa tuan-puan sekalian? Untuk kita redha dengan kekurangan, dengan diri kita sendiri. Subhanallah. Ini bagi saya lah cabaran paling utama untuk kita redha dengan diri kita. Untuk terima seadanya Allah ciptakan kita. Dan kerana kita terlalu mencintai diri kita, kerana kita terlalu mencintai dan menyayangi diri kita, itulah yang menjadi asbab kita terlalu resah, gelisah, hilang ketenangan hati kerana kita terlalu cintakan diri sendiri. Sedangkan Nabi SAW sebut, kamu tidak dikatakan mencintai, kamu tidak dikatakan tidak sempurna iman kamu, Nabi kata, selagi mana kamu tidak mencintai Allah dan Rasulnya melebihi diri kamu sendiri. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian, saya nak mudah kita faham sebab ini yang saya rasa. Contoh, bila ada orang maki hamun saya sedih, saya kecewa. Adalah sesuatu yang boleh menyebabkan saya hilang
hilang sesuatu, macam maruah saya tercalar, kita hilang sesuatu lah tu kan. Sama ada berlaku fitnah, semalam ada orang sampaikan sesuatu pada saya yang saya rasa macam sampai hati orang cakap macam ni, macam tu lah. Sebab apa? Kita sangat sayang diri kita. Kita sangat sayang diri kita. Kita tak nak diri kita dilukai. Kita tak nak diri kita dibenci. Kita tak nak orang tak suka kita. Semua tentang diri kita. Kita nak suami kita hargai kita sebagaimana yang kita nak. Kita nak suami kita panggil panggilan sebagai kita nak. Sebab kita sayang diri kita. Sangat penting apa yang kita rasa. Sangat penting apa yang kita nak. Sangat penting apa kita tidak suka. Bang, awak jangan buat macam tu, saya tak suka. Saya dah cakap kan gini sampai gaduh besar. Sangat penting diri kita. Kita kata kita sayang anak, rupanya kita nak anak begini-begini sebab diri kita. Sebab kita tak nak malu dengan orang. Sebab sekian-sekian kita terlalu mencintai diri kita, sahabat-sahabat tuan-puan sekalian. Tetapi bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi tidak akan marah. Orang yang mengeji, menghina, membenci, bahkan membuatkan tubuh badannya luka, Nabi tidak marah. Nabi tidak membenci orang yang membuatkan dan orang yang menghina dirinya. Tetapi Nabi mula marah apabila Allah dan agama dihina. Ya Allah, Allahu Akbar. Jika batang tubuh Nabi luka berdarah, jika nama Nabi dihina, Nabi dipanggil dengan panggilan yang keji, Nabi dibaling dengan batu, Nabi diletakkan najis di atas belakang badan baginda, Nabi tidak tercuit rasa amarahnya. Siapa, tuan-puan sekalian, siapa kita untuk tidak diuji oleh Allah? Siapa kita, tuan-puan sekalian, nak kehidupan semuanya sempurna sebagaimana kita nak? Kita yang penuh dengan noda dan dosa. Kita yang sangat kurang melakukan pengorbanan untuk agama. Kita yang sangat kurang melakukan sesuatu kerana Allah, kerana banyak kita buat kerana diri kita. Kita buat banyak kerana suami, kerana anak. Rasulullah seluruh hidupnya untuk Allah. Seluruh hidupnya demi agama. Seluruh hidupnya adalah untuk umatnya. Apabila Allah takdirkan dia dibaling batu oleh penduduk Taif, dicaci dengan perkataan yang hina dan keji, Rasul tidak pernah komplain kepada Allah. Ya Allah, kenapa biarkan aku begini? Tak pernah. Rasul tidak pernah komplain, ya Allah, kenapa engkau tidak halang orang tu nak balas, orang nak baling batu, sedangkan engkau boleh hantar malaikat untuk menghalangnya? Tidak. Nabi tak komplain bila manusia memanggil Nabi dengan perkataan yang sangat keji dan hina, sedangkan Allah boleh buatkan lidah orang yang nak menghina Nabi itu kaku. Tidak. Apa yang Nabi buat? Nabi mengadukan kelemahan dirinya kepada Allah. Nabi cakap apa? Ya Allah, aku mengadukan kelemahanku dalam aku berdakwah kepada umatku, ya Allah. Jangan engkau timpakan apa-apa kepada mereka, kerana mereka tidak tahu, ya Allah. Allahu Akbar. Jiwa yang tenang ini, jiwa yang redha sungguh-sungguh tanpa syarat. Tanpa syarat, tuan-puan sekalian. Tanpa syarat. Ada orang bersyarat, ya Allah, kenapa jadi macam ni? Apa salahku? Nampak tak? Ya Allah, apa lagi yang aku tak buat, ya Allah? Kenapa jadi macam ni? Ada orang, nak, kenapa buat macam ni dekat ibu, dekat umi? Kenapa buat macam ni? Tak cukup lagi ke kasih sayang ibu, tak cukup kasih sayang umi? Kenapa buat macam ni? Contoh kan, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Soalannya kita mengaitkan apa yang kita buat selama ini, jadi anak patut balas macam mana dengan kita. Sedangkan tuan-puan sekalian, banyak keadaan kita dah buat yang terbaik untuk anak mengikut kadar kemampuan kita. Tapi Allah tetap takdirkan anak itu terpengaruh luar daripada kemampuan kita. Lalu dia membuat sesuatu yang menyakiti hati kita. Dan seorang ibu yang ada jiwa yang redha, ya Allah, aku redha dengan apa yang anakku lakukan terhadapku. Aku memaafkan dia, ya Allah. Janganlah engkau hukum kehidupannya sebab dia telah menyakitiku, ya Allah. Aku redha, ya Allah. Berilah dia hidayah dan petunjuk, ya Allah, agar dia tidak berterusan menyakitiku. Ya Allah, limpahkan lampang, janganlah engkau sempitkan rizkinya, ya Allah. Tapi ramai mana ibu tidak mampu menampung beratnya ujian daripada seorang anak yang dibesarkan dengan penuh kasih dan cinta. Tapi Allah uji anak itu beralih cintanya, dan semakin renggang dan semakin meninggalkan dia. Lalu dia menyebutkan perkataan,
Ataupun mungkin dia terlintas hati, ataupun bukan dengan betul-betul tapi dia sebut sampai hati ya. Adik buat macam tu, contoh anak bongsu ya. Sampai hati adik buat macam tu. Sampai hati ya adik buat macam tu dekat Umi, dekat Mama ni. Mama tak sangka lah kalau adik terus buat macam ni lah dekat Mama. Mentang-mentang dah kahwin, tak balik-balik gini-gini kan. Mama tak redha dengan adik. Subhanallah, jangan main-main tuan-puan sekalian. Kalau benar kita nak redha Allah, kita kena belajar untuk redha apa saja ujian Allah. Apa saja, tanpa syarat. Ada orang, ya saya akan maafkan dengan syarat. Dia kata, saya akan maafkan. Tapi bila kita minta dengan Allah kemaafan, Allah tak bagi kita syarat. Allah tak bagi kita syarat. Allahu Akbar. Manusia datang kepada Allah dengan bergunung dosa, dengan seluas lautan, bahkan penuh antara langit dan bumi sekalipun. Bila kita mohon ampun dengan Allah sesungguh-sungguhnya, Allah menerima dan Allah boleh padam dosa umpama kita tidak pernah buat. Allahu Akbar. Seorang pezina, bila dia mohon ampun dengan Allah, bukan Allah kata, okey, syaratnya engkau kena sekian dan sebagainya. Tidak. Allahu Akbar. Bila kita dengan Allah, kita tahu Allah Maha Pengampun. Kita main-main saja dengan taubat dan sebagainya. Buat dosa berulang kali sebab kita tahu Allah Maha Pemaaf. Tapi kalau kita lah orang yang sama dan buat dosa yang sama, mungkin kita tutup dah pintu kemaafan. Dah lah, jangan nak minta maaf lagi lah. Abang, awak ni minta maaf, buat lagi, minta maaf, buat lagi, minta, saya dah tak percaya dah. Itu lumrah. Tetapi Allah tidak pernah menutup, walaupun hambanya selalu mengulangi dosa dengan syarat dia taubatan nasuha. Muslimin muslimat, sahabat-sahabat yang saya kasihi, yang saya hormati sekalian, daripada firman Allah ini kita perlu nekat dan kuat untuk mencapai makam jiwa yang tenang yang didefinisikan oleh Allah sendiri. Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Allah dalam keadaan kamu redha dengan Allah dan kamu juga diredai oleh Allah. Syarat jiwa yang tenang, kita kena kembali kepada Allah sebelum mati itu, tapi kembali saat kita hidup sekarang. Dengan apa? Redha segala ketetapan Allah, redha segala perintah Allah, redha segala larangan Allah. Tu dia. Bukan redha dengan ujian saja. Apa perintah Allah buat, itu tanda orang redha. Apa larangan Allah, tinggal tanpa kompromi. Jangan buat alasan, saya bukan kuat sangat agama, latar belakang keluarga saya memang macam ni ustazah, saya dibesarkan keluarga yang ni. Kamu dah tahu, kamu dah ada akal, kamu dah ada ilmu, maka tunjukkan bahawa kamu tidak protes hukum mahkamah Allah, kamu redha. Sebagaimana seorang pekerja lah, masuk pesyarikat, bos pun panggil dengan pengarah utama, tahniah, kamu diterima masuk ke syarikat ini. Semoga kamu boleh memberi sumbangan dan membantu syarikat ni memberikan sumbangan yang terbaik, menjana pendapatan syarikat dan sebagainya. Contoh ya. Jadi saya nak terangkan beberapa syarat ya. Syarat yang pertama, etika kerja, pakaiannya, masa waktu kerja, sekian-sekian. Okey, kamu boleh bla 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 bla, tekankanlah kan. Kita ada piagam ke, kita ada buat aku janji ke apa. Tapi bila orang ni nak kerja, diberi pula ganjaran ataupun gaji yang baik, apa yang berlaku? Macam mana? Kamu setuju tak? Kalau setuju boleh sign di bawah. Macam pekerja kerajaan, saya dulu masa nak kerja kerajaan, dia punya penerangan tu tebal, belek-belek tak baca pun, tahu-tahu pergi belakang tanda tangan je. Aku janji ke apa semua tu kan, tak sempat baca pun. Sebab apa? Nekat nak kerja ni, segala peraturan ni. Kalau selama ni pukul 10 pagi baru boleh bangun, masa start kerja 11 pagi, pukul 7 dah boleh sampai pejabat. Pukul 7 ya encik masuk, 7.30, oh dah boleh sampai. Masya Allah. Bila bos kata boleh ikut tak peraturan, boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. It's okay. Kita cakapkan boleh, tak ada masalah. Okey, ini larangan-larangan ya. Kalau buat larangan ni, kamu akan diberi surat amaran, kemudian diberi surat notis. Macam tu. Okey, tak ada masalah. InsyaAllah saya akan patuh. Yang larangan ni saya tak buat. Dia kerja bagus.
Cukup bulan dia dapat gaji sebab dia buat apa yang disuruh dan dia tinggalkan apa yang dilarang. Tuan-puan dimati Allah sekalian, ramai manusia kata cinta Allah, sayang Allah, nak masuk syurga Allah, sayang Nabi, tapi dia berdusta dengan perbuatannya. Dia berdusta. Dia masih protes. Dia masih protes dengan perintah dan larangan Allah. Dia tak proses dengan lidah. Contoh pekerja tadi, dah kata pangkat pukul 8. Dia datang hari-hari pukul 9, 9.30, pukul 10. Bos panggil. Kamu nak kerja tak? Nak. Kenapa kamu masuk pukul 9? Kan tahu pukul 8. Saya tahu pukul 8. Saya akan ikut peraturan. Saya tahu pukul 8. Kamu tak setuju ke? Saya setuju. Memang okey. Semua orang okey. Esok datang pukul 9 lagi. Bos ni kata apa? Saya tak percaya dah pada mulut kamu. Mulut kamu memang tak cakap kamu tak nak masuk pukul 8. Tapi perbuatan kamu tunjukkan kamu bukan taat kepada pekerjaan ini, kepada syarikat ini. Maka kamu dibuang. Jangan ngaku saya majikan dan kamu bukan pekerja saya. Kamu diberikan notis 2 minggu saja. Kalau boleh saya nak berhentikan kamu hari ni. Kamu tidak ada disiplin. Mulut kamu memang tak berbunyi, kamu tak suka itu, tak suka ni, tapi perbuatan kamu menentang segala peraturan di pejabat. Tuan-puan sekalian, bagaimana kita berjalan di atas muka bumi Allah? Sebab itu Allah memberi amaran, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan sombong. Orang yang sombong ialah berjalan di atas muka bumi Allah, hirup udara Allah, hidup dengan jantung, paru-paru, darah yang mengalir, hidup dengan segala yang Allah beri secara percuma, nyawa, makan rezeki Allah, tetapi berjalan dalam keadaan sombong kepada pemilik bumi ini. Segala peraturan dan perintah, segala larangan. Allahu Akbar, muslimin muslimat. Untuk menjelaskan maksud nak dapat jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang adalah jiwa yang redha dengan segala yang Allah tetapkan dalam bentuk ujian ataupun nikmat. Ada orang dapat nikmat tak redha sebab dia nak nikmat banyak lagi. Dah dapat nikmat sebelum kahwin, nak sangat kahwin, Allah dah bagi kahwin, dapat suami, dapat isteri. Dah dapat pasangan, kena ingat pasangan datang package dengan ujian. Bukan dengan bahagia saja, ada juga derita yang perlu dilalui. Masya Allah. Dah dapat suami, dah dapat pasangan, lupa dulu Allah dah tunaikan impian sekian lama. Tetapi mula cerita-cerita yang baru pula bila tak puas hati dengan perangai pasangan. Dah nikah selama lebih kurang berapa bulan, nak anak. Masya Allah. Lalu Allah kurniakan anak. Syukurnya sekejap. Bila anak dah makin besar, dah pandai menjawab, dah pandai malas, dah pandai sekian-sekian, mula lupa untuk meneruskan rasa syukur dapat anak, ada orang tak ada anak. Masya Allah. Nak sebutnya tuan-puan sekalian, redha dengan ujian, redha juga dengan nikmat. Sebab mereka itu selalu datang bergandengan. Nikmat datang dengan ujian. Ujian juga datang bersama dengan nikmat. Dua ni datang bergandengan, muslimin muslimat. Ada orang dia melihat ujian is ujian dan ia sangat buruk. Tapi bagi orang yang beriman, ujian adalah satu jalan, satu rahmat. Jika berjaya hadapi, lalui ujian itu, insya-Allah akan ada sesuatu ganjaran, sesuatu yang besar kita akan dapat dunia dan akhirat. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, saya ingin membacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini adalah hadis qudsi riwayat At-Tabrani dalam Al-Kabir. Saya sedang membacakan kitab Qalbun Salim. Qalbun Salim, jiwa yang tenang. Qalbun Salim, jiwa yang tenang, ataupun jiwa yang sejahtera, jiwa yang selamat. Memang tajuk kita, iaitu oleh Ustaz Muhadir Haji Jol. Dan saya sedang membukakan bab redha, bab redha. Masya Allah. Syarat untuk dapat jiwa yang tenang, ini syarat utama, iaitu mempunyai jiwa yang redha. Kita nak sampai tahap makam redha ni memang susah, tapi boleh. Memang payah, tapi tak mustahil tuan-puan sekalian. Mungkin tak boleh semua, tak boleh sentiasa, tapi kurang-kurangnya ada. Dalam beberapa keadaan kita redha. Cepat ataupun lambat. Kadang lambat redha lah, lepas Allah tunjuk hikmah baru kita redha. Okey, saya baca. Ini adalah hadis qudsi, ia merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Man lam yarda bi qada'i wa yasbir ala bala'i falyaltamis rabba siwaya." Allahu akbar. Yang bermaksud,
Sesiapa yang tidak redha dengan ketetapan hukum hakamku dan tidak sabar di atas ujianku, maka carilah Tuhan selain daripadaku. Allahu Akbar, subhanallah. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian, ada yang tanya bukunya tajuk apa? Qalbun Salim. Qalbun Salim maksudnya jiwa yang sejahtera, jiwa yang tenang. Ini adalah satu buku syarah penawar bagi hati daripada Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili, tetapi telah disusun semula oleh Ustaz Muhadir Haji Joy. Boleh cari ni, buku ni kami pun jual. Siapa nak dapatkan buku Qalbun Salim ni boleh pergi ke Shopee kami Galeri UAH ataupun hubungi nombor telefon. Boleh share ya nombor telefon. Tuan-puan sekalian, hadis kudusi ini kali pertama saya baca, bergetar jiwa dan rasa sangat takut. Allah berfirman dalam hadis kudusi ini, "Man lam yarda biqada'i", siapa yang tidak redha dengan ketetapan hukum hakamku, wa yasbir ala bala'i, dan tidak sabar dengan ujianku ataupun musibah yang aku turunkan. Ini firman Allah ya, tapi hadis kudusi. Falyaltamis rabba siwaya, maka carilah Tuhan selain daripadaku, dan tiada ada Tuhan selain daripada Allah. Seolahnya Allah enggan memandang kita sebagai hamba-Nya, dan itulah saatnya hidup kita paling malang. Hidup kita itulah sebesar-besar musibah apabila Allah enggan menerima kita sebagai hamba-Nya. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian, lebih kurang macam majikan tadi itulah. Bila staff ni tak nak ikut peraturan, rebel, mulut tak cakap, tetapi dia tak buat peraturan syarikat. So masuk pukul 8, pukul 10 baru masuk. So buat kerja tak siap-siap. Apa yang dilarang, etika pakaian tak boleh pakai macam ni, itu yang dia pakai. Akhirnya majikan ni kata, kamu berhenti kerja, notice tu 24 hours. Saya bukan majikan kamu, cari majikan lain yang boleh tinggal panggil kamu ni. Saat Allah menyebutkan begini kepada kita, "Malam yarda biqada'i", siapa yang tidak redha dengan ketetapan hukum hakamku, wajib, kewajipan, larangan, pengharaman Allah, wa yasbir ala bala'i, dan tidak sabar dengan musibah ataupun ujian yang aku timpakan, falyaltamis rabba siwaya, maka carilah Tuhan selain daripadaku. Na'udzubillahi min zalik. Tuan-puan di mata Allah sekalian, ini satu amaran dan ancaman yang sangat berat. Ramai wanita hari ini masih beralasan apabila dia tahu sesuatu perbuatan itu haram, tapi masih beralasan. Minta maaf kalau saya sebutkan, dan wanita ramai akan terasa. Kita boleh tengok bonda kita pun selalu sebut juga perkara ini. Ramai lagi wanita kita yang tidak boleh dan masih mencari-cari alasan dan boleh mencari-cari sebab untuk tidak mentaati satu larangan Allah. Ke atas kita orang perempuan. Contoh apa? Tuan-puan sekalian, tabarruj. Minta maaf lah saya sebut tabarruj. Hari ini saya tengok yang bersolek over, berlebihan. Sedangkan tabarruj itu hukumnya haram. Ustazah, saya cuma pakai bedak, saya pakai foundation sikit sebab nak tutup cela. Kan saya pakai gincu yang nipis je sebab kau tak pucat. Saya pakai ni pun nipis macam tak nampak. Boleh ke? Saya tanya apa tujuan? Sebab nak nampak kemas, bersih, nak nampak bertenaga, keyakinan diri, maka boleh. Boleh. Yang haram adalah apabila dia memakai sesuatu sehingga menarik perhatian dan ia berlebihan. Ustazah, macam mana nak tahu lebih ke, kurang ke, sederhana ke? Jangan tipu diri sendiri, jangan tipu. Dah letak blusher, dah nampak itu, mata makin galak, bibir dah merah. Boleh pakai minyak wangi tapi yang tidak tercium oleh orang-orang sekeliling. Sekadar untuk hilang bau badan kita boleh. Pakai sapu pada badan, jangan sapu pada pakaian. Kita tahu Nabi SAW bersabda, wanita yang memakai wangian dan tercium kepada lelaki ajnabi, maka umpama seperti penzina. Nabi kata, na'udzubillah. Memang dia tak berzina, tapi dia telah melakukan dosa-dosa zina. Yang mana Nabi sebut dalam satu hadis, mata itu berzina, telinga itu berzina, hidung itu berzina apabila apa yang dia buat membangkitkan nafsu syahwat. Allahu Akbar. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian,
Ramai wanita hari ini memang nak bergaya. Tak salah. Islam agama fitrah. Nak berpenampilan menarik. Diri sendiri tak boleh tipu. Rasa macam nampak bentuk badan tapi sedap-sedapkan hati sendiri. Sedap-sedapkan hati sendiri. Kan tanya pula kawan yang tak jujur. Okey tak aku pakai baju ni? Nampak tak bentuk badan? Kawan tu pula nak jaga hati. Dia jawab, okey je. Dengan bentuk badan yang nampak, dengan tudung yang singkat. Lepas tu pergi masuk kursus-kursus nak jiwa yang tenang, nak jiwa yang bahagia. Akhirnya bertemu dengan jawapan kebebasan keuangan, baru jiwa tenang. Kan pergi melancong begini-begini. Kalau bisnes ini boleh beli apa saja, itu jiwa yang tenang. Sedangkan Allah dah sebut di dalam Al-Quran, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kamu kena kembali kepada Allah, kembali kepadaku dengan jiwa yang tenang. Radiyah, yang redha dengan segala ketetapan Allah. Mardiyah, maka kamu akan dapat redha Allah. Ramai yang mencari ketenangan pada perkara-perkara dunia yang fana. Dia rasa, bang, jom kita pergi Langkawi, jom kita gini, nak tenang-tenang lah, nak jiwa, nak rehat-rehat, nak lapangkan fikiran. Memang akan dapat. Enjoy pergi berjalan. Ya, saya pun suka melancong, suka juga bawa anak berjalan, tuan-puan sekalian. Tapi ramai mana bila datang ujian padahal semua benda dah ada. Nak beli handbag boleh, nak beli jalan boleh, nak makan sedap boleh, suami okey, anak okey. Datanglah ujian, terus gelisah, marah-marah. Sebab jiwanya tidak tenang, tidak kuat. Dia bersandar kepada sesuatu yang fana, sesuatu yang sementara. Tapi bila sesuatu itu ditarik, dia terus tak tenang. Dia tenang, dia okey, dia bahagia, tanya suami dia okey, tanya suami dia buat perangai, dia susah hati. Kita menyandarkan jiwa kita tenang kepada makhluk. Tetapi ada orang menyandarkan jiwa yang tenang itu pada Allah. Bagaimana? Dengan kena redha dengan segala ketetapan peraturan Allah. Dan juga lalu dapat redha Allah. Allah beri kita jiwa yang tenang, jiwa yang kuat. Datang apa jua ujian, maka kita tetap boleh menjalani kehidupan dengan baik. Masya Allah. Sambungan firman Allah surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30 ni, muslimin-musliman yang dirahmati Allah sekalian, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redha dengan segala pemberian Allah, dan kamu dapat redha Allah. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam hamba-hambaku, di kalangan hambaku yang bahagia. Inilah jiwa yang bahagia yang sebenar. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurgaku. Allahu Akbar. Dan firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, Nabi bersabda dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sadaqallahul azim. Allahu Akbar. Allah berfirman, di hari yang tiada manfaat sedikit pun. Yaumala, di hari la yang tiada, yang fa'u, yang tidak ada manfaat, yang tidak boleh membantu lagi. Malun wala banun, harta kamu dan juga anak pinak kamu. Illa, kecuali man atallaha, yang mendatangi Allah, yang berhadapan dengan Allah, yang menghadap Allah saat itu, biqalbin salim, dengan jiwa yang sejahtera, dengan jiwa yang selamat, dengan jiwa yang tenang. Subhanallah. Sahabat-sahabat, tuan-puan di mata Allah sekalian, saya baca ada ramai artis kita, dan ini bukan ditujukan kepada artis, ditujukan kepada semua. Tapi sebab dia artis, jadi ceritanya meluas, dapat liputan meluas. Ramai di kalangan artis kita yang mengalami masalah depression, masalah anxiety, kan? Macam-macam masalah tekanan mental dan tekanan jiwa. Bukan seorang dua, ramai. Mereka mula berkongsi di media sosial, minta doa daripada peminat, follower. Dan artis-artis ini, saya tengok ada beberapa orang lah yang selalu berkongsi, kan? Dan dia masih lagi sedang struggle. Dalam waktu yang sama,
mereka belum kembali kepada Allah, bermaksud tidak redha dengan Allah, bermaksud tidak redha dengan ketetapan dan peraturan Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Berkongsi, lepas tu saya tengok komen-komen kat bawah, ada setengah komen, bertaubatlah, insyaAllah nanti sembuhlah sakit tu. Ada yang kata pakailah tudung, bila nak pakai tudung. Lepas tu ada yang backup, ini penyakit lah, jangan kaitkan dengan dosa, dengan pahala ya. Ini penyakit mental ni. Ini jangan nak kaitkan dengan rohani yang lemah. Tak payah nak kait-kait. Kau jangan nak jadi bajet ustazah. Saya tengok tu kan, saya kata ya Allah, memang manusia. Ramai yang tidak faham hakikat. Kenapa jiwa menjadi resah, gelisah dan tidak tenang apabila dia terputus dengan Allah ya salam, yang maha memberi kesejahteraan. Kita sebut qalbun salim, jiwa yang tenang. Salim, salam, ada nama Allah Asmaul Husna, ya salam, yang maha memberi kesejahteraan. Dan tenang, nama Allah ya mu'min, yang maha tenang, yang memberikan ketenangan. Masya Allah. Manusia ramai berhubung dengan Allah saat solat, tapi di luar solat dia memutuskan hubungan dengan Allah. Dia pakai pakaian seksi, dia dedah aurat, dia kata itulah punca rizki dia dengan cara yang begitu. Melalui lakonan yang perlu dilakukan, bersentuh lelaki perempuan, perlu pakai sekian-sekian kerana in karakter dan sebagainya. Kemudian mendapat rawatan-rawatan, meminta doa daripada orang ramai supaya diberi kesembuhan. Sebenarnya kalaulah saya dapat face to face jumpa, kadang-kadang ialah kita cakap secara terbuka, saya ingin katakan, kembalilah kepada Allah, kamu akan dapat jiwa yang tenang. Kenapa kamu dalam keadaan berterusan sakit, makan ubat tak jadi, jumpa pakar sakit jiwa, sekretaris dan sebagainya, kan, tetapi tetap tak dapat kesembuhan, kerana yang memegang kesembuhan itu adalah Allah ya salam, Allah ya mu'min. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, saya tidak nafikan, memang benar kan, ia ada kaitan dengan mental illness, kan, mental health. Memang ada kaitan dengan emosi, dengan tekanan sekeliling, semua ada kaitan tuan-puan sekalian. Saya tidak menafikan keperluan, perlu jumpa pakar-pakar jiwa, keperluan untuk makan ubat, saya tak nafikan. Tetapi hakikat yang perlu diterima oleh kita umat Islam, kalau kita hidup dalam keadaan rebel kepada Allah, kita tidak redha dengan ketetapan hukum hakam Allah, perkara pertama yang ditarik daripada jiwa kita, hati kita tidak tenang. Hati kita tidak tenang tuan-puan sekalian. Walaupun tidur kita lena, tapi jiwa dalam itu sedang menderita. Kerana jiwa rohani yang ada di dalam diri kita itu sangat ingin mentaati Allah, sangat ingin bertemu dengan Allah, sebab tahu di mahsyar kelak semua yang lain-lain tidak boleh membantu kita. Sebagaimana firman Allah tadi, yauma la yanfa'u malun wala banun, di hari yang tiada manfaat sedikit pun harta benda, anak pinak, suami, isteri, kedudukan, pangkat, kemasyhuran, apa saja yang kita miliki di dunia tidak akan memberi manfaat sedikit pun, illa kecuali man atallaha, mereka yang kembali, yang bertemu dengan Allah di mahsyar, biqalbin salim, dengan jiwa yang sejahtera, jiwa yang selamat. Dan apa yang saya sebutkan ini bukan kata-kata saya. Saya boleh bacakan apa yang disebut oleh alim ulama, oleh syekh yang menyebutkan tentang pengertian redha. Disebut, saya baca saja ni. Redha dengan qada Allah ertinya merasa lapang dada terhadap apa sahaja dikehendaki oleh Allah dan tidak iktiraf, tidak mempersoalkan dan tidak protes terhadap apa sahaja yang dilakukan olehnya kepada hambanya. Imam Al-Muhasibi berkata, redha ialah hati tetap tenang dengan apa yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh Allah. Imam Ibnu At-Ta'ilah As-Sakandari berkata, redha adalah pandangan hati terhadap pilihan Allah yang kekal untuk hambanya, untuk menjauhkan diri daripada marah kepada segala ketetapan Allah. Sayyid berkata, redha ialah berhati lapang ketika menerima pahitnya ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada lagi penjelasan alim ulama lain, redha membawa maksud redha dengan segala ketetapan hukum hakam Allah dan takdir Allah. Hukum hakam Allah. Sebab itu hidup kita tidak boleh lari daripada hukum hakam. Mana yang wajib, mana yang haram, mana yang harus, mana yang makruh, mana yang sunat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Bila kita boleh capai kepada makam redha, maka itulah makam jiwa yang sebenar-benarnya tenang.
Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, saya tahu masa kita dah nak hampir habis. Saya nak ajak sahabat-sahabat semua, ambil tangan kanan kita, tangan kanan. Semua ada tangan kanan ni, angkat tangan kanan. Siapa tengah buat kerja yang boleh berhenti, berhenti sekejap. Angkat tangan semua, Masya Allah. Okey, sekarang letak pada dada masing-masing. Letak pada dada masing-masing. Lepas tu sahabat-sahabat boleh ikut tak? Boleh ikut apa yang saya cakap. Walau di mana anda berada, ikut apa yang saya katakan. Saya akan membacakan satu zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi bersabda, barang siapa yang membacanya 3 kali pada waktu pagi, 3 kali pada waktu petang, maka dia berhak mendapat redha Allah di mahsyar kelak. Dan dia berhak diredai oleh Allah. Begitulah, sama ada di mahsyar dan di dunia. Subhanallah, tuan-puan sekalian, zikir ini telah banyak mengubah manusia. Yang saya jumpa bercerita, dulu saya susah ustazah nak tutup aurat. Dulu saya banyak protes, tak puas hati dengan takdir Allah. Tapi barakah beramal dengan zikir ini ustazah. Saya tak tahu, satu hari saya nekat betul-betul. Saya terus tukar tudung-tudung yang lama tu, saya tak bagi orang. Sebab apa? Kecil sangat. Saya takut jadi dosa pula orang pakai. Saya bakar ustazah. Saya buang, saya bakar contohnya. Kan saya terus tukar, rupanya saya memerlukan zikir ini untuk saya redha betul-betul dengan peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sahabat-sahabat, pegang pada dada. Zikirnya ringkas, maksudnya ringkas, tapi saya akan tambah. Okey. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu ikut dia. Okey, bila kamu ikut, saya tahu. Faham tak? Okey, semua ikut ya. Kuatkan suara. Boleh, kalau boleh kuatkan suara, kuatkan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Daku redha bahawa Allah Tuhanku, Allah pentadbirku, Allah penetap segala urusanku, Allah perancang segalanya, Allah yang maha memberi, Allah yang boleh menarik kembali. Daku redha ya Allah bahawa Islam agamaku, Islam cara hidupku, Islam cara matiku, cara hidupku, cara matiku, Islam yang mengatur segala urusanku, cara aku berhibur, cara aku makan dan minum, cara aku berhubungan dengan pasangan, cara aku mencari rezeki, cara aku melancong, semuanya mengikut lunas Islam. Dan daku redha bahawasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Segala apa yang Nabi bawa itu benar. Segala yang Nabi larang perlu ditinggalkan. Ya Allah, aku redha dengan segala ketetapanmu, perintahmu, laranganmu. Ya Allah, daku redha dengan segala ujianmu, yang berat atau kecil, yang besar ataupun kecil. Ya Allah, aku maafkan. Aku maafkan ya Allah. Aku maafkan dengan hati yang sedalamnya. Semua manusia, tidak kira siapa, yang menyakitiku, yang mengkhianatiku, yang menipuku, yang telah mengambil hakku. Kerana ya Allah,
Tidak ada apa-apa milikku, bahkan nyawaku, bahkan hatiku, jiwaku, seluruh anggota badanku, milikmu ya Allah. Ya Malik, ya Maha memiliki. Ya Allah, dah ku memaafkan dan dah ku redha ya Allah dengan sebenar-benarnya untuk melepaskan segala rasa segala rasa yang terpendam di dalam hati ini. Benci, iri hati, dengki, dendam dan semua sifat mazmumah. Ya Allah, aku ingin memasukkan ke dalam jiwaku, ke dalam hatiku, rasa memaafkan kerana-Mu ya Allah. Aku tidak kuat untuk memaafkan mereka itu jika mengingati apa yang mereka lakukan. Namun ya Allah, kerana mengingati segala nikmat-Mu, kasih sayang-Mu, maka ya Allah, kami kuat untuk memaafkan kerana mengharap redha-Mu, mengharapkan kemaafan daripada-Mu ya Allah. Ya Allah, bantu kami untuk menghiaskan jiwa kami. Kami ingin memiliki jiwa yang tenang, jiwa yang memaafkan, yang bersangka baik, yang suka mendoakan kebaikan, yang berlapang dada, yang memudahkan urusan orang, yang selalu senyum kepada manusia, senyum kepada ujian Allah, senyum kepada takdir Allah. Kerana diri-Mu jua ya Allah yang memberikan segala nikmat. Ya Allah, kami redha apa jua ujian yang datang daripada sekeliling kami, daripada pasangan, anak-anak, sahabat-sahabat, rakan sekerja, majikan, staf dan siapa sahaja manusia yang hadir dalam hidup kami, yang kami jangka atau tidak. Kami bersedia ya Allah untuk menghadapinya dengan jiwa yang tenang, jiwa yang lapang, dengan jiwa yang bersangka baik, yang disusuli dengan doa kebaikan untuk semua. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang redha, dan kami mohon redha-Mu ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Masya Allah. Kadang-kadang ada waktunya hati kita sangat terguris dengan sikap manusia. Sangat terguris. Kadang-kadang bukan waktu tu kita terguris, tapi benda tu mungkin dah berlaku 10 tahun yang lepas, 15 tahun yang lepas, tapi teringat balik apa yang berlaku. Lalu kita pun menitiskan air mata, kan. Masa itulah saat yang paling terbaik untuk kita terus tanpa syarat. Maksudnya tak perlu ambil wuduk ke hadap kiblat. Masa kita rasa momen tu, kita pegang dada kita, tempat letaknya. Dikatakan, maksud kita bayangkan tempat letaknya, sebab jiwa kita ni, kita sebut, ya Allah, aku maafkan dia ya Allah. Namun sungguh susah untuk aku melupakan apa yang telah dia buat ya Allah.
Maka aku serahkan apa yang aku rasa ni kepadamu, ya Allah. Tuan-puan sekalian, biasanya yang mengingatkan kembali apa yang perit, apa yang luka itu, bisikan jin, syaitan, iblis, hawa nafsu yang ingin mengganggu ketenangan jiwa kita. Dalam hati kita yang dalam itu ada lagi tidak redha sepenuhnya terhadap takdir yang 10 tahun lepas. Takdir masa kita kecil dulu. Kan, terlalu teruk, terlalu azab, terlalu seksa sangat. Kan, ujian masa kita kecil dulu. Sama ada mungkin ujian didera ke, ujian jadi sumbang mahram ke, ujian apa, sebab saya dapati banyak kes-kes seperti ini. Lepas tu saya kata, kamu derita kan? Ya, saya derita Ustazah. Masa depan saya tak ada. Masa depan saya bukan wanita yang sekian-sekian. Saya kata, cukuplah kamu menderita dengan masa lalu. Dan jangan kamu heret derita masa lalu untuk menghitam atau menggelapkan masa depan kamu. Subhanallah. Dan percayalah, Allah mentakdirkan sesuatu yang di luar kemampuan kita saat itu adalah dengan keindahan, dengan pengetahuan, dengan kebijaksanaan, dengan syarat kita redha pada hari ini. Lepaskan betul-betul, lepas betul-betul apa saja tanpa syarat. Tanpa syarat. Saya boleh maafkan Ustazah kalau yang pelaku tu datang minta maaf. Pelaku tu buat tak tahu, buat dek je. Ustazah, saya geram sangat hutang orang tu. Boleh buat tak tahu dia punya hutang. Pada jumpa selalu, saya tahu dia pergi melancong. Saya kata, sakit tak hati? Kan, orang yang berhutang pergi sana sini ni. Sakit, geram Ustazah, geram. Kadang tu saya setengah hari geram bila tengok, geramnya dia ni. Saya kata, ujian Allah bagi puan. Puan minta tak balik hutang? Minta, tapi buat tak tahu. Minta, entahlah Ustazah, dia tak ada perasaan. Saya kata, kesiannya orang tu. Dia buat dosa tapi dia tak rasa. Teruk. Bukan teruk, kita kata kesiannya orang tu. Sebab apa Nabi sebut? Orang yang berhutang dan tidak bayar hutang. Orang yang berhutang dan sengaja tak bayar hutang dalam keadaan dia mampu bayar, dia umpama merampas ataupun mencuri harta saudaranya. Dosa besar tu. Dia tak sengaja tak bayar hutang dalam keadaan dia ada duit. Siannya dia dalam dosa. Siannya dia tak rasa salah, dia buat salah. Dia tak rasa berdosa, buat dosa. Kesian. Lepas tu puan nampak siapa lebih sakit? Saya lagi sakit daripada dia, Ustazah. Habis tu puan nak macam mana? Dah minta, tak dapat, ini tak dapat. Itulah Ustazah, ada tak amalan-amalan? Ada tak doa-doa? Saya kata halalkan je lah. Saya bukan cakap kosong tanpa sekian. Saya buat perkara yang sama. Ada orang berhutang ribu-ribu. Ada banyak. Saya tak nak sebutlah berapa banyak. Apa yang saya buat untuk diri saya sendiri, dan saya ajak beberapa orang, Ustazah kalau sikit okey lah, ni banyak Ustazah, 50,000 nak halal. Saya kata terpulang, tak halal pun tak apa, tapi maafkan sikap dia sekian-sekian. Okey, cuma apa yang saya dapati bila saya sendiri cuba buat, ni daripada dulu-dulu lagi panggil macam tu, bila bagi hutang orang yang memerlukan, lepas tu nampak dia dah senang tapi dia tak nak bayar ataupun dia lupa, kita pun malu nak minta. Saya cakap dengan Allah, ya Allah, aku redha dengan hutang. Aku redha dengan hutang yang dibuat oleh sahabatku itu, ya Allah. Mungkin dia lupa, ya Allah. Aku pun malu, ya Allah. Untuk minta, malu. Tak tahu macam mana nak minta, ya Allah. Aku redha, ya Allah. Aku redha, ya Allah. Dan gantikanlah dengan yang lebih baik. Masya Allah. Masa tu rasa tenang. Gantikanlah dengan yang lebih baik. Aku redha, ya Allah. Mungkin itulah caranya engkau mengambil harta yang tidak suci daripadaku. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kan, bila berlaku macam tu, dua perkara saya fikir. Saya kata, bang, mungkin kan dua perkara. Satu, Allah nak bersihkan kita. Mungkin itu harta yang tak bersih. Harta yang tak suci. Allah nak bersihkan harta kita. Lalu Allah nak tengok kita redha ke tidak bila Allah ambil dengan cara orang berhutang tak bayar. Kita redha ke tidak? Sebab harta boleh hilang dengan pelbagai sebab. Kebakaran ke, aksiden ke, kereta tenggelam ke, dengan banjir. Allah boleh ambil sekelip mata. Dan antara caranya adalah orang berhutang tak bayar-bayar, tak nak bayar, buat tak tahu. Kita yang memberi hutang ni pula macam berdosa. Faham kan maksud saya? Saya kata saya tak nak terikat dengan perasaan ni, saya tak nak terikat, saya tak nak mengheret, tak nak setiap kali dia post, dia niat, saya ada rasa sakit hati, tak nak. Depan Allah, ya Allah, ya Allah, aku redha, ya Allah, dan gantikanlah dengan yang lebih baik. Baca doa Musalamah tu. Allahumma jurni fi musibati, ya Allah, berilah ganjaran di atas musibahku ini. Musibah apa ni? Orang tak bayar hutang.
wakhluf li khairan minha, dan gantikanlah dengan yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dan gantikanlah ya Allah dengan yang lebih baik. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan saya rasa, bukan rasa, saya yakin apa nikmat yang Allah beri pada hari ini kerana redha dengan apa yang Allah dah ambil. Allah bagi nikmat banyak. Allahu Akbar. Siapa yang banyak redha dengan apa yang Allah ambil, dia akan dapat berganda. Allah ganti dengan gandaan. Siapa yang tak redha, paksa-paksa, maksudnya tak boleh lepas, tak redha, lambatlah dia dapat. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasul kata, apabila kamu ditimpa ujian musibah, ucap apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dek, mari sini, Ustazah nak tulis. Saya tulis doa ni, ini penutup. Saya nak kena berhenti dah, saya ada ceramah pula pukul 11.30. Tapi ini doa sebagai penutup. Supaya apa berlaku, terus baca doa ni dan bayangkan Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dan jangan ragu-ragu dengan Allah. Dan kalau kita hilang laptop, bukan kadang-kadang Allah ganti dengan laptop, Allah ganti dengan benda lain. Kita hilang suami, kadang Allah ganti kasih sayang ramai orang yang menyayangi kita lebih ikhlas daripada sebelumnya. Kasih sayang kawan, kasih sayang adik-beradik, kasih sayang majikan, kasih sayang rakan sekerja. Subhanallah. Subhanallah. Ada orang, dia tidak redha dengan kehilangan kasih sayang daripada orang yang dia sayang. Contohlah, iaitu ujian tu selalu berlaku. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau nak kupas tajuk kita apa dia? Bahagia macam mana? Indahnya jiwa yang tenang. Saya sebenarnya ready dengan macam-macam ni. Dengan kitab Menyelami Samudra Tasawuf Jiwa yang Tenang. Banyak poin nak kongsi. Tapi rupanya, Alhamdulillah, Allah izinkan itulah yang saya kongsikan hari ini. Dan saya yakin apa yang Allah izinkan kerana keikhlasan hati sahabat-sahabat. Dan kerana itulah yang kita perlu semua. Memahami hakikat redha kepada Allah. Dan hakikat kita ini bahagia bila dapat redha Allah. Seseorang yang Allah redha, kalau Allah dah redha pada kita, apa lagi kita nak? Kalau Allah dah redha pada kita, semua doa kita Allah makbulkan. Sama ada dengan apa yang kita nak ataupun apa yang Allah nak. Dua je sahabat-sahabat. Dalam hidup kita dua je. Apa yang berlaku, apa yang kita minta, apa yang berlaku dua je. Apa yang berlaku itu sebagaimana yang kita nak ataupun sebagaimana yang Allah nak. Ketika kita meminta sesuatu dan berusaha lalu kita dapat, kita syukur Alhamdulillah. Allah beri apa yang kita nak, apa yang kita rancang, apa yang kita harap, apa yang kita minta. Tapi kalau Allah tak bagi apa yang kita nak, masa tu kita terus sebut, Ya Allah, aku redha, terima kasih Ya Allah, kerana ini apa yang Engkau nak. Jadi di mana keburukannya? Pada yang kita nak, nampaklah jelas, bagus, baik, molek, comel. Tapi apabila apa yang kita nak tak dapat, kita terus kata, Ya Allah, aku redha, ini yang Engkau nak. Ya Allah, itu yang Nabi SAW sebut. Alangkah ajaib. Nabi kata ajaib sungguh orang mukmin, orang beriman. Segala urusannya baik belaka. Bila diberikan nikmat dia syukur, bila diberi ujian dia sabar, dan kedua-duanya adalah jalan ke syurga. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat diminta saya kalian. Okey, saya tuliskan doa ini, doa yang diajarkan Rasulullah kepada Abu Salamah. Doa ini daripada riwayat yang sahih. Banyak dah doa yang kita share kan. Doa surah Ghafir 44 tu jadikanlah pegangan selalu. Saya kalau urusan makin teruk, rasa sedih, rasa terduduk, saya terus sebut wa ufawwidu amri ilallah. Ya Allah, aku serahkan urusanku ini kepadamu ya Allah. Bahkan suka baca doa tu, zikir tu, surah yang 44 itu bukan selepas ada start apa. Waktu anytime, bila-bila masa. Maksudnya nak mulakan kerja harian, terus serah pada Allah. Minta pertolongan Allah. Innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Masya Allah. Okey. Saya nak tulis doa ni, sahabat-sahabat. Boleh pusing ya? Okey, doa ni dia bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Dia bermula dengan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Raji'una.
Allahumma jurni. Masyhur doa ni, boleh cari dari internet, doa Abu Salamah. Allahumma jurni. Nampak ke dek? Biasa kena tinggikan lagi. Ke jelas dah? Allahumma jurni fi. Biasa tak dengan syirah dia akan buat sama tinggi. Kalau gitu mendongak. Allahumma ajurni fi musibati. Macam sebesalah je nak buat, nak naik tinggi. Cepat dek yang ni pula. Buat je tinggi. Okeylah tu. Biasanya memang akan sama level macam ni. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li. Okey, maksud dia apa? Inna lillah, kita tahulah sesungguhnya. Lillah, semuanya daripada Allah. Semua daripada Allah. Kita daripada Allah. Ujian tu pun daripada Allah. Takdir itu pun daripada Allah. Apa yang berlaku itu pun datang daripada Allah. Wa inna. Tetapi jika takdir itu datang daripada Allah sebab kesilapan, sebab dosa, sebab kelalaian kita, sebab kita sengaja bersikap buruk begitu, maka ia memang benar datang daripada Allah, tetapi asbab kita. Subhanallah, kita kena faham. Inna lillahi wa inna, dan sesungguhnya semuanya daripada Allah. Dan wa inna, dan sesungguhnya ilaihi raji'un, semuanya kepadanya lah. Dan sesungguhnya semua dan kepadanya lah, kita macam tu lah, kepadanya lah. Minta maaf saya kena cepat-cepat dah. Kepadanya lah semua dikembalikan. Allahumma, maksudnya ya Allah. Allahumma jurni, ya Allah berilah ganjaran. Ganjaran apa? Pahala, kebaikan. Fi musibati, pada musibah ini. Musibah ni umum lah, bukan musibah qawi je. Musibah apa? Kecil ke, besar ke, ringan ke, berat ke? Pada musibahku ini. Wa khlufli, dan gantikanlah. Dan gantikanlah khairan minha, yang lebih baik daripadanya. Bukan semata-mata bila bercerai contohnya dengan suami, Allah gantikan dengan suami yang lebih baik. Tak semestinya berlaku apa yang kita hilang, benda yang dalam bentuk yang sama sebagai ganti. Kematian anak, Allah ganti dengan anak. Tak semestinya. Tapi Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik daripadanya. Dan tidak ada ganti yang jauh lebih baik, melainkan Allah gantikan di mana? Di syurga. Tetapi manusia sikapnya terburu-buru. Itu disebut di dalam Al-Quran. Sikap manusia ni terburu-buru. Apa semua nak cepat. Kalau hilang di dunia, nak ganti di dunia. Sedangkan manusia nanti akan rasa sangat rugi. Apa yang dia minta tu dapat di dunia. Sedangkan di akhirat berganda lagi nikmat. Tapi itulah sikap kita manusia kan, muslimin-muslimat. Jadi insya-Allah Allah tetap akan gantikan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita hilang. Sama ada mengikut apa yang kita nak ataupun mengikut yang Allah nak. Jadi berlapang dada apabila kita mula menyerahkan dan redha kepada apa jua ketetapan Allah. Ayat ini sangat membantu untuk kita cepat untuk redha. Bila berlaku sesuatu, Allah ma'jurni fi musibati, ya Allah berilah ganjaran pahala, berikanlah kebaikan di atas musibah ini ya Allah. Wa khluf li khairan minha, dan gantikanlah dengan yang lebih baik ya Allah.
Subhanallah, tuan-puan sekalian, antara doa yang makbul adalah waktu kita diberi ujian. Ataupun ketika kita dizalimi orang. Kita buat kita elok, tiba-tiba ada orang langgar kita. Kita pun pegang steering, sabar ni. Ya Allah, geramnya aku dah bawa elok, kenapa dia tiba langgar. Dah lah kita baru ambil 1 minggu, geram ni. Tapi baca dulu. Inna lillah, ini datang daripada Allah, wa inna ilaihi raji'un, kembali semula kepada Allah. Allahumma jurni fi musibati, ya Allah, berilah ganjaran pahala di atas musibah ini, ya Allah. Wakhluf li khairan minha, gantikanlah dengan yang lebih baik, ya Allah. Allahu Akbar. Boleh jadi tuan-puan sekalian, yang langgar kita tu jutawan. Dia pun kata minta maaf sangat. Ada calar sikit ni, tapi saya tak sempat nak uruskan, minta maaf, boleh tak saya terus bayar je. Kita kata, tak boleh kena ni, tapi saya betul-betul saya perlu cepat, minta maaf. Dia pun terus bagi 5,000. Bagi baiki 500 je. Kata tak apa, keep the change. Ya, tak apa, saya rasa bersalah. Dan ni, alah jutawan apa sangat bagi 5,000. Padahal pergi bagi cala 500. Itu saya bagi contoh je tuan-tuan sekalian. Tapi tidak mustahil. Siapa yang tengah, ya Allah, hutang ni geramnya, ya Allah. Ya Allah, gantikanlah dengan lebih baik. Aku redha, ya Allah. Ujian orang tak bayar hutang ni, ya Allah. Kita gantikan lebih baik. Allah kebak. Kita tidak tahu bagaimana Allah ganti. Mungkin bukan dengan lipat ganda duit, tetapi dengan kebahagiaan. Yang kita tak dapat dengan duit, tapi Allah bagi dengan apa? Kembali semula orang yang kita sayang. Orang-orang yang kita sayang. Alhamdulillah, tuan-puan sekalian, 11.30 saya ada ceramah yang lain. Terima kasih banyak-banyak. Berlangsung di bawah kursus umrah. Slot saya pukul 11.30 untuk kursus umrah ni. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap kepada Bonda Prof Muhaya. Saya tak tahulah Bonda hadir ke tidak ni. Dan terima kasih kepada tim yang menjemput ni, iaitu subhanallah Sakinah Soul dengan kerjasama Super 7am Club, kan, semua ahli jawatankuasa. Terima kasih kepada Super 7am Club dan semua muslimin muslimat. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.